ataupun watak yang luar biasa, watak yang boleh dikagumi, yang boleh diwarisi, menjadi legacy, ya? Menjadi watak yang boleh dikagumi, diwarisi. Itu dikatakan ethos ataupun macam ethos ataupun sekarang ini dipanggil nisheri, ethos ataupun watak yang luar biasa. Itu watak ciri pertama sekolah berprestasi tinggi. Yang kedua ialah budaya kerja cemerlang. Itu juga dikatakan ciri sekolah berprestasi tinggi, budaya kerja cemerlang. Maksudnya budaya kerja guru, budaya kerja pentadbir, budaya kerja kaki tangan sokongan, mempunyai budaya kerja cemerlang. Yakni bila budaya kerja cemerlang, maka prestasi sekolahnya adalah cemerlang. Dia boleh melahirkan watak ataupun etos sekolah. Dia ada school etos, watak sekolah. Apakah watak sekolah tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan tanya pada diri tuan-tuan dan puan, apakah watak sekolah tuan-tuan dan puan? Apakah etos sekolah tuan-tuan dan puan? Tapi kalau saya masa muda dulu, masa saya tahun 70-an, 78, 79, 80, semasa saya mula-mula menjadi guru, kalau watak ataupun etos sekolah menengah Kamil ini bola tampar. Dulu dah. Tapi sekarang nampak tak ada etos atau watak ini. Saya kenal Suhaimi, yang pernah main bola tampar Malaysia tu, saya pernah pinjam pemain ini untuk mewakili kelab saya dalam kejohanan bola tampar di Perekan, Kelantan. Saya pernah pinjam Suhaimi. Itu contoh. Tetapi kalau hari ini saya tak nampak apakah watak etos sekolah menengah Kamil. Sorry lah. Tapi kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan boleh nyatakan kepada saya. Sebab watak ini maknanya yang tersohor bukan sahaja di Kelantan tetapi di peringkat kebangsaan. Sebab itu ciri yang tiga sekolah berprestasi tinggi, ia mampu melahirkan generasi pelajar bertaraf nasional ataupun bertaraf antara bangsa. Bertaraf nasional sudahlah, bertaraf antara bangsa dipayah. Itu dikatakan tiga ciri sekolah watak sekolah berprestasi tinggi. Kalau dalam bidang akademik, saya tak nampak. Kalau saya tengok keputusan PMA, keputusan SPM, banyak kerja perlu dilakukan. Banyak kerja perlu dilakukan dan perlu tuan-tuan gembeling tenaga. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, yaitu budaya kerja cemerlang. Mungkin cikgu boleh bercakap budaya kerja cikgu telah pun cemerlang. Apakah KPI di budaya kerja cikgu yang cemerlang? Tunjukkan. Kalau saya kata budaya cikgu sudah cemerlang, permufakatan cikgu sudah mantap, komitmen cikgu dan iltizam cikgu sudah hebat. Coba tunjukkan KPI. Orang boleh bercakap, saya bagus, saya bijak, aku jatuh cinta, aku nak kamu. Orang Cina kata, tunjukkan. Ambil kapok belah kandang. Tunjukkan mana hatiku akan berkata-kata bahawa aku cinta padamu. Untuk melapaskan dengan lidah, dengan bibir, cukup senang. Tetapi kita nak terjemahkan hasilnya, impaknya itu cukup susah. Macam kata seorang lelaki tadi, Wan Nuriza, aku cinta padamu. Nuriza kata, buktikan. Mu ambil kapok belah dadaku, tengok hatiku. Itu maknanya yang kita boleh lapaskan, kita boleh nyatakan bahawa kita benar-benar cinta. Sebagai contoh, saya katakan tadi, budaya kerja cemerlang. Dia punya KPI, kecemerlangan akademik, kecemerlangan PMA, kecemerlangan SPM, kecemerlangan STPM, kemenjadian muridnya, ketokohan, melahirkan generasi pelajar yang hebat dan ada etos sekolah yang boleh dibanggakan, yang dikagumi, yang boleh diwarisi. Tuan-tuan boleh kata tuan-tuan kuat mengajar. Belum tentu. Jadi saya berjalan tadi, kalau kata kuat mengajar, saya ada 5, 6, 7, 8 orang cikgu mengajar sambil duduk. Bagaimana kuat mengajar? Ada lah, saya tengok, saya bukan duduk, saya tak kata apa. Tapi kalau kuat mengajar, dia tak akan mengajar sambil duduk. Adalah, saya nampak ramai yang duduk daripada yang berdiri. Ada yang berdiri, minta maaf lah kalau ada yang berdiri, jangan marah saya. Sebab saya begitu, adalah 2, 3 orang yang berdiri, tapi 6, 7 orang yang duduk. Jadi mana yang budaya kerja tidak cemerlang.
boleh beri alasan, saya duduk sebab saya buat kerja latihan. Tapi bukan bermakna latihan. Boleh kita duduk sepatutnya kita jalan, tengok, budak buat kerja, boleh mantau, boleh bimbing murid kita dari dekat. Itu. Bagaimana proses PMP akan berkesan kalau kita